Baik, kita hari ini mula buku baru, iaitu kitab Bulughul Maram. Nama kitab ni Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ni adalah kitab susunan Ibnu Hajar Asqalani, yang mana kalau kita tengoklah cara ulama ini menyusun hadis ni, seolah-olah dia telah membentangkan 7 atau 8 kitab hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, contohnya. Semua dibuka. Bila dibuka, dia tengok bab, contohnya bab bersuci, contohnya. Jadi semua dibuka kitab bersuci. Seandainya dalam kitab bersuci ni, hadis ni, ada 7 imam hadis meriwayatkan, maka dia ditulislah riwayat imam yang 7. Bermakna kita tak payah nak buka 7 ke 8 buah kitab hadis. Jadi kita cukup buka satu kitab hadis ni, di sini telah terhimpun 7 atau 8 buah buku atau kitab hadis. Begitulah cara Ibnu Hajar Asqalani ini menyusun kitab hukum ini. Jadi bagi kita sesuatu yang bagus. Tak payah kita nak banyak buka kitab-kitab hadis banyak-banyak. Dengan kitab ni kita dah tahu mengenai hukum. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, Abu Daud ada, macam itulah. Dia cantik cara susunannya. Sebab itu nanti kita akan jumpa riwayat imam yang 4, riwayat imam yang 3. Itu siapa tu 4-3? Jadi artinya ada 4 imam hadis tu yang meriwayatkan hadis ini. Ada 3 orang ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang sama. Jadi kita tak payah buka banyak kitab. Cukup satu kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ni sebenarnya terkenal seluruh dunia. Mereka menggunakan kitab ini sebagai kitab hukum. Dan di tempat kita di Malaysia juga, sekolah-sekolah agama dulu, mereka pun menggunakan kitab Bulughul Maram ini. Baik, untuk tidak membuang masa, kita sekarang kita pelajari kitab yang pertama ataupun bab yang pertama. Bariskan Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharati. Mana kitab Thaharah itu kitab bersuci. Kitab bersuci. Dia punya tajuk kecilnya Babul Miyahi. Bariskan Babul Miyahi. Miyah ni maknanya air. Muyah. Babul Miyah. Maknanya bab air. Baik, saya mahu seorang baca hadis. Tak kira nak baca Arabnya dengan maknanya atau nak baca maknanya saja pun tak apa. Silakan, seorang. Kita baca maknanya. Okey, sila. Satu dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW di tentang laut. Iaitu laut, itu airnya pembersih, bangkainya halal. Dikeluarkan dia oleh 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Dan lafaz itu baginya, dan disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmizi. Dan diriwayatkan dia oleh Malik dan Syafi'i dan Ahmad. Lagi nombor 2. Keterangan 1. Tak keterangan tak baca. Hadis yang kedua pula. Hadis kedua. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu pembersih yang tidak bisa dinajiskan dia oleh apapun.
dikeluarkan dia oleh 3 dan disahkan dia oleh Ahmad. Ya, satu lagi. Dari Abi Umamah Al-Bahili, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan dia oleh apapun kecuali barang yang mengubah baunya dan rasanya dan warnanya. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan dilemahkan dia oleh Abu Hatim. Okey. Sekarang ni nombor 1 ya. Nadi nombor 1 kena catat ya. Sebab situ tidak ada catatan yang saya beri ini. Ya. Jadi catatkan nombor 1. Hadis. Hadis tu H, saya tulis S saja ya. Hadis sah. Ya, hadis sah. Kemudian matan, M letak M saja. M tu mana matan. Matan, air laut boleh digunakan untuk berwudu. Ini matan dia. Matan mana isi kandungan tu lah. Matan, air laut boleh digunakan untuk berwudu. Okey. Bawahnya pula hukum. HK. Letak HK tu ringkasan hukum. HK ya. Hukum. Mubah. Hukum mubah. Mubah, mim, ba, alif, ha. Mubah. Mubah ni dengan makna harus, boleh. Ya. Itu makna mubah. Ya. Dan tak faham pula. Mubah tu makna dengan makna harus, makna boleh. Ya. Okey, kita semak dulu untuk nombor 1 dulu. Baik, nombor 1 ya. Ini tentang hukum. Kita ya belajar hukum melalui kitab hadis. Ya. Okey. Apa dalam hadis ini? Saya ulang balik. Katanya mengenai tentang laut. Wat tahur ma'uhu. Dia adalah pembersih airnya. Artinya air laut ni air mutlak. Memang dia masin, bukan masin kita buat. Masin asal. Itu namanya mutlak. Artinya kita boleh berwuduk dengan air masin. Ya? Sebab itu air mutlak. Jadi ya, air yang asal-asal macam tu, itu maknanya mutlak. Macam kita contohnya, ya, air tu berwarna merah. Tapi memang warna merah bukan letak color. Memang warnanya macam air gambut. Ya. Air tanah gambut ni merah. Jadi merah tu mutlak. Ya. Boleh digunakan untuk berwudu. Satu perkara lagi. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ini orang tak faham. Ya. Nabi katakan, air laut itu bersih atau suci airnya dan halal bangkainya. Ya, ini kena faham halal bangkainya. Ada tak kita ya ambil makanan daripada laut, contohnya ikan dan sebagainya. Ya, kita perlu sembelih dia. Macam mana kita sembelih lembu, kambing dan sebagainya. Ya. Kita tak perlu sembelih, dia dah mati. Ya. Mati tu halal bangkainya. Sebab itu terkadang orang ni terlampau menekan tentang hukum yang mereka tidak kaji balik macam mana hadis menerangkan. Contoh ya, ada satu perkara ni yang selalu orang-orang sebut. Macam ikan kembung ikan kembung yang dikukus tu, ikan kembung yang dikukus, apa nama, ikan kukus lah. Jadi dia kukus ya dengan dia punya, bahasa kita dengan taik-taik dia. Dengan taik-taik dia. Jadi orang kata, ya, engkau ni buat macam ni najis tahu tak? Tak boleh makan ni sebab engkau kukus dengan dia punya taik-taik dia. Ya, sebenarnya dalam hukum ya mengenai bangkai ya laut, ya, artinya halal. Tidak boleh dipertikaikan, dia punya ya taiknya pun tidak dikatakan sebagai najis kalau nak tahu. Tinggal lagi kita tak senang kita buang, tapi jangan kata ia najis. Itu salah. Ya, itu dikatakan
Sebab itu ikan ke apa ke bersama mana ikan pun kita tak perlu sembelih. Ya. Dia bangkai, tapi bangkai yang halal. Sebab itu kalau kita rasa tidak senang dengan najis tu, buanglah najis. Tapi jangan kata yang itu ya najis, salah. Ya. Kita katakan kotoran dia. Bukan najis tapi kotoran yang kita buang. Tak salah ya. Orang jual ikan rebus ya yang dikukus dengan ya taik-taik dia. Tak ada salah dan tidak ada najis. Jangan kita buat hukum sendiri. Kena ingat ya. Baik. Dalam hadis satu ini ya, riwayat arba'ah. Arba'ah. Arba'ah ni imam yang 4 ni. Kena catat. Imam yang 4 ni siapa? Catatkan ya. Pertama Abu Daud. Kedua Ibnu Majah. Yang ketiga Tirmizi. Yang keempat Nasai. Ya. Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai. Maknanya seolah-olah kita buka buku ataupun kitab hadis ya 4 ini. Kita buka Abu Daud punya kitab, Ibnu Majah punya kitab, Tirmizi, Nasai. Seolah-olah kita buka 4 kitab ini. Nampak tak? Ya, jadi kita hanya ya baca dalam satu hukum ni yang sama dengan 4 kitab itu. Satu. Kemudian ditambah lagi ada riwayat Malik, Syafi'i, Ahmad. Dah berapa orang lagi? Malik ni Imam Malik ya. Syafi'i ni Imam Syafi'i. Ahmad ni Ahmad bin Hanbal. Ya, Hanbali ya. Pun meriwayatkan tentang hadis ini. Jadi kita tak payah nak buka lagi kitab Malik, Syafi'i ataupun Ahmad. Nampak tak dia punya kelebihan kita belajar kitab Bulughul Maram ini. Kita tak perlu buka banyak-banyak kitab. Dengan satu kitab ini ya, ada hukum semua pada kitab-kitab lain. Okey, ini nombor 1 ya. Nombor 2 pula. Nombor 2, catatkan hadis sah. Nombor 2 ya, hadis sah. Matan, tidak ada sesuatu yang dapat menajiskan air. Tidak ada sesuatu yang dapat menajiskan air. Hukum air suci. Pada asal ya ini hukum dah tu ya. Okey. Pada asal air yang dikatakan air, baik air laut atau air sungai atau air hujan, pada asalnya adalah ya, ia adalah suci. Ya, dan tidak ada yang menajiskan air. Ya, mutlak ini. Ya, pada asalnya macam tu. Ya, hadis ini kalau dibaca tadi dikeluarkan oleh ya 3 salasah. Salah satu 3. 3 tu siapa? Tu kena catat juga. 3 Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Kalau ya imam 3 ni artinya ya Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Ya. Baik, yang ketiga pula. Hadis yang ketiga catatkan, hadis lemah. Ya, nombor 3 hadis lemah. Matan dia, air kalau berubah
warnanya atau rasanya atau baunya menjadi najis. Hukum sebenarnya tidak najis. Dalam braket, tidak sah untuk bersuci. Baik, dalam hadis yang ketiga ini, ya, hadisnya adalah lemah. Ya, lemah ni bahasa dia dhaif. Ya, hadis ni ya berdarjat hadis dhaif. Ya. Jadi katanya ya dalam hadis ini, ya sungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun kecuali ia ya oleh sesuatu yang berubah baunya, warnanya atau rasanya. Ya. Tapi nanti saya terangkan lagi sebab dia ada sambungannya. Siapa lagi nak baca? Silakan. Seorang. Sila baca, buka mic. Hadis yang keempat. Siapa-siapa boleh. Buka mic ya. Tak. Saya Ustaz. Okey, silakan. Hadis yang keempat. Dan bagi Baihaqi, air itu pembersih kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab kemasukan najis padanya. Keterangan Tak keterangan tak payah baca. tak payah ya. Keterangan tak baca je. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila adalah air itu dua kulah, tidaklah ia mengandung kotoran, dan di satu lafaz tidak ia jadi najis. Lagi? Dikeluarkan? Air. Dikeluarkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim dan Ibnu Hibban. Ya. Baik, ya. Hadis yang keempat dulu. Hadis yang keempat. Catatkan. Hadis boleh dipakai. Matan. Air baru menjadi najis apabila jatuh barang najis sehingga berubah baunya warnanya dan rasanya. Hukum pula ya, hukum najis. Baik, ya. Pada asalnya air itu suci. Tapi ya, seandainya dia berubah ya warnanya ataupun rasanya atau baunya,
tiga macam ni. Ataupun salah satu. Contohnya misal kata, ya nampak bersih air tu. Putih ya. Tapi bau. Macam bau air kencing contohnya. Ya, maka ya air itu sudah dikatakan najis. Nah, ataupun ya kejatuhan ya tikus membusuk kat situ sehingga berubah semua. Warna, rasa dan semuanya berubah. Jadi di situ dah kira najis. Ya. Nah, pada asalnya dia tidak najis. Bila kejatuhan benda-benda yang najis, maka dia pun jadi najis. Apalagi kalau ya ada tiga perkara ini atau salah satu daripadanya. Ya, bau saja, tapi tak ada nampak. Bau saja. Itu pun dah menunjukkan najis. Ya. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima tadi, catatkan. Hadis tidak sah. Matan, air yang kurang dari 2 kolah apabila sudah dipakai, dianggap air mustakmal. Hukum tidak ada air mustakmal. Baik. Ya. Ni mustakmal ni pada perkataan amal. Amal ni maknanya kita dah guna. Macam tu. Contohnya, ya, kita ada gayung. Dalam gayung tu air, kita nak ambil wudu. Kita celupkan tangan kita. Bila celupkan tangan kita dengan berkumur-kumur, celupkan lagi untuk basuh muka, basuh tangan dan sebagainya. Oh, ini dah mustakmal. Tak boleh pakai. Ya, sebenarnya ini hukum yang salah. Ya, kita boleh guna ya air itu. Tidak ada hukum mustakmal di situ. Ya. Jadi air yang ada dalam ya kita punya cedokkan tadi, ya kita cedok tangan kat dalam gayung kita tu, gayung ya. Dalam gayung tu kita cedokkan kat situ. Ya, tangan kita lah. Ya, tidak ada najis. Ya, dan ya air itu tetap suci. Tidak ada istilah mustakmal sebab kita ni dah terbiasa dengan air paip. Air jatuh ya. Jadi kalau air itu terkena, ya tangan kita dah kira mustakmal, tak boleh. Mesti air nak jatuh. Kita dah terbiasa macam tu menyebabkan kita banyak ya menggunakan atau pembaziran dalam air. Kita kena ingat ya bahawa hukum ini asalnya ialah pada asalnya tidak ada paip. Ya, mereka zaman Nabi, mereka kalau nak berwudu, mereka gak cedok dalam gayung. Ya, tangan tu dicedokkan dalam gayung. Ya, kalau dalam baldi, cedok dalam baldi. Ya. Tak ada istilah-istilah mustakmal kita ya. Ya, sebab kita dah biasa dengan paip, air jatuh macam tu. Ya, kalau air tu terkena kita balik, dikatakan mustakmal. Kita ya terlampau sempit dalam menterjemahkan air mustakmal ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak mustakmal sebab kita tengok sejarah-sejarah silam, ya macam mana orang-orang silam mereka ya berwudu, ya dengan satu mangkuk. Ini mangkuk kecil, mangkuk. Dia boleh berwuduk dengan satu mangkuk. Dicedok tangan tu kat mangkuk tu. Ya. Jadi kita ni ya, dah terbiasa dengan banyaknya air. Ya, jadi kita tidak memandang asal usul macam mana mereka dulu berwuduk. Ya. Mereka susah nak dapatkan air. Ini hukum yang kita perolehi. Istilah 2 kolah.
Dua kolah ni. Bukan kolah masjid ya. Dua kolah ni ukurannya ialah, ingat tak tin biskut yang besar tu? Tin biskut. Dua tin biskut tu namanya dua kolah. Ya. Kalau dua kolah tu macam tu, ya, maknanya kita cedok tak ada apa-apa. Kalau satu gayung, ya, tak boleh. Sebenarnya tak ada macam tu. Ya. Ini dikatakan di sini, ya, hadis tidak sah. Hadis tidak sah. Jadi hukum tidak ada air mustamal. Okeylah, kita ni kat rumah, ya, mewah air. Tapi kalau kita, ya, musafir contohnya, kita berlaku tidak ketiadaan air. Hanya semata-mata air itu dalam botol contohnya. Jadi macam mana kita nak jimatkan air? Boleh ambil wudu. Dengan air yang sebotol kecil pun kita boleh ambil wudu. Dengan cara kita berjimat tu, boleh kita ambil wudu. Apalagi kalau hanya sekadar cedokkan seperti gayung pun boleh. Inilah asal-usul dia kalau nak tahu tentang hukum air. Lagi hadis yang ke-6 belum baca ya. Siapa nak baca silakan. Yang ke-6. Seorang baca. Siapa-siapa boleh baca. Silakan. Saya baca Ustaz. Okey. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang daripada kamu mandi di air yang diam, padahal ia sedang berjunub. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Ya, lagi. Hadis 7. Dan bagi Bukhari, janganlah seseorang daripada kamu kencing di air diam yang tidak mengalir, kemudian ia mandi padanya. Ya, 8. Dan bagi Muslim, kemudian ia mandi daripadanya. Dan bagi Abi Daud, dan janganlah ia mandi janabat padanya. 9. Dari seorang yang telah menjadi sahabat Nabi SAW, dia berkata, Rasulullah SAW larang perempuan mandi dengan air sisa laki-laki, atau laki-laki yakni mandi dengan air sisa perempuan, tetapi hendaklah kedua-duanya sama-sama mencedok. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Nasa'i dan isnadnya sahih. Ya. Baik, kita satikan dulu nombor 6 ya. Hadis 6, hadis sah. Matan dia, dalam keadaan berjanabah dilarang mandi pada air yang tenang. Dilarang mandi pada air yang tenang. Hukum haram. Yang dimaksudkan air tenang ni, iaitu contohnya kalau kita dalam bekas kolah tu, dalam kolah, ya, kita masuk dalam kolah tu, mandi dalam kolah tu, ya. Atau ya, kolam yang terhad air dia, ya, kita mandi di situ, mandi janabah, itu yang dikatakan haram di sini. Ini katakan air yang tenang, ya, tidak dibenarkan. Hadis yang ke-7 carikan, hadis sah. Matan, tidak boleh kencing pada air yang tenang lalu mandi padanya. Hukum haram. Okay. Jadi contohnya ya, dalam kolam,
ya, dalam kolam yang terhad, ya. Kolam yang terhad, biasanya kita dulu kampung-kampung ada kolam, ya. Kat situ, ya, kita kencing kat situ, kita mandi kat situ. Ini yang dikatakan haram, ya. Tidak dibenarkan demikian. Jadi, ya, ini dah mengotorkan, ya, air yang patutnya bersih, suci, ya. Kita dah kotorkan dia. Ini tidak perbuatan yang terlarang, ya, macam ni. Baik, ya, kita sambung lagi dengan hadis yang ke-8. Hadis ke-8 cantik kan? Hadis sah. Matan tidak boleh kencing pada air tenang lalu mandi sedang orang itu dalam keadaan berjanabah. Hukum haram. Sama dengan yang di atas juga, yang nombor 7. Kencing kat situ dan mandi kat situ, ya, pada air yang tenang, tidak berganti, tidak mengalir, ya. Baik, yang ke-9 pula. Hadis sah. Matan terlarang laki-laki mandi bekas air yang dipakai perempuan atau sebaliknya. Hukum makruh. Baik, ya, nanti kita akan jumpa, ya, yang Nabi sendiri, ya, ada mandi dengan bekas, ya, isterinya. Jadi jangan kita katakan ini haram. Ya, maknanya ada satu, ya, kolah. Satu kolah, ya, maka, ya, lelaki mandi, kemudian, ya, dah habis, perempuan pula mandi dengan air yang sama, tapi sama-sama mencedok. Itu tidak ada haram, ya. Maknanya hanya sekadar makruh, ya, tapi tidak haram dan sah mandinya. Itu nak tahulah, ya. Dan hadis yang ke-10 ada kaitan juga, ya, hadis ke-10. Silakan, siapa nak baca? Silakan. 10. Buka mic, ya. Dia nak baca. Saya baca, Ustaz. Sila. Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah mandi. Yeah. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Lagi? Dan bagi pengarang-pengarang sunan ada riwayat seorang dari isteri-isteri Nabi SAW mandi di satu tempat air, lalu ia datang hendak mandi dari air itu, maka ia berkata, sesungguhnya adalah saya jadikan junub. Ia bersabda, sesungguhnya air tidak bisa menjunubkan, dan disahkan dia oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Satu lagi. Nombor 12, Ustaz. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bersihnya bijana seseorang daripada kamu apabila airnya dijilat oleh anjing ialah apabila ia cuci dia 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah, dikeluarkan dia oleh Muslim,
dan pada satu lafaz baginya, hendaklah ia buang dia. Dan bagi Tirmizi, yang akhirnya atau yang awalnya dicampur tanah. Ya. Okey, kita catatkan hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10 hadis sah. Matan, boleh seorang laki-laki mandi bekas air yang dipakai oleh perempuan. Hukum halal, mubah, makruh. Artinya ya, tidak ada salahnya ya dalam satu bekas ya, separuh bekas itu telah digunakan mandi oleh seorang lelaki dan separuh lagi ya, bekas mandi itu digunakan untuk seorang perempuan. Tak ada salahnya. Yang salahnya ya kalau ya mandi itu masuk dalam bekas tu ya, tu yang salah. Kalau mencedok tu tak ada salahnya ya. Jadi tengok dalam hadis yang ke-10 ini, Nabi pernah mandi bekas ya. Nabi Fadli Maimunah, Nabi pernah mandi dengan bekas ya, mandi Maimunah. Maimunah ya, isteri Nabi, dia mandi dulu ya, menggunakan gayung lah, bahasa kita gunakan gayung ya. Lepas tu Nabi pun gunakan ya, dia punya air itu juga. Itu tidak salah ya. Kemudian hadis yang ke-11 ya. Catatkan. Hadis yang ke-11. Hadis matan, tidak ada air mustakmal. Tidak ada air mustakmal. Hukum mubah. Mubah ni tahu ya tadi, harus, boleh, itu mubah ya. Okey. Kalau ikutkan dalam hadis ini diterangkan bahawa katanya Nabi pernah mandi daripada bekas air yang digunakan mandi oleh isteri-isterinya ya, atau salah seorang isterinya ya. Dan ya, isterinya mengatakan katanya ya, aku tadi dah gunakan untuk mandi junub ya, atau janabah. Nabi kata apa? Innal ma'a la yujnib. Ya, sesungguhnya air itu tidak berjanabah. Ini mandi guna air itu dicedoklah kat situ. Ini katakan orang kadang yang melampau-lampau meletakkan hukum mustakmal. Oh, air itu dah digunakan. Ya, tak boleh nak orang yang kedua gunakan. Ya, sebab dia dah celup tangan situ. Jadi ya, ini yang salah. Sebenarnya tidak ada mustakmal kat situ. Ya. Yang ada ialah kalau berlaku najis. Itu barulah najis. Kalau dijatuhi oleh benda yang najis, maka jadilah dia najis ya. Kalau tak adalah. Itu dikatakan. Kita jangan fikir sekarang lah. Kita fikir sekarang ni pasal air paip kan. Kita buka mencurah-curah ya, air paip. Jadi tak ada istilah-istilah apa cedok-mencedok ya. Tapi dulu memang ada air paip, melainkan dia cedok dalam bekas ya. Dan bukan sumber air mudah seperti kita sekarang ini. Mereka dulu nak ambil air, dia kena cedok dalam perigi yang begitu dalam ya. Jadi air itu cukup berharga. Kadang satu baldi
Ya, boleh mandi untuk, ya, baldi kecil tu boleh mandi untuk seorang. Mandi janabah untuk seorang. Bukan senang nak dapatkan air. Ya, mereka terpaksa cedok, ya, di perigi yang dalam baru dapat air. Baik. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, ya. Hadis yang ke-12 ini hadis sah. Matan dia, bejana basah, bejana basah yang dijilat oleh anjing, isinya harus dibuang, lalu dicuci 7 kali. Yang pertama kali atau yang terakhir hendaklah dicuci dengan tanah. Hukum wajib. Ini ya. Bab ni pun penting untuk kita ketahui. Baik. Ini berkaitan dengan anjing yang menjilat bejana. Bejana itu tak tahu. Bejana ni ialah bekas-bekas, ya, untuk makan, untuk minum, ya. Itu makna bekas, ya. Dikatakan bejana. Baik, sekarang ni contoh. Pinggan, ya. Pinggan kita ia terletak kat luar. Dulu-dulu pagar tak ada, pelantar dia terbuka, ya. Kadang hanya kat tanah, ya. Jadi sekarang ni, ya, pinggan yang baru kita bagi makan kepada anak, contohnya tertinggal pula kat luar. Tiba-tiba anjing jilat pinggan tu. Dia jilat. Ya, kita nak tak pinggan tu? Atau kalau kita tak nak, kita buang. Ya. Tapi kalau kita rasa pinggan itu berharga, sayang, ya, maka kita boleh ambil pinggan tu balik dengan syarat, ya. Dengan syarat kita cuci 7 kali, salah satu daripada 7 tu mesti ada tanah. Jadi tanah diibaratkan sebagai sabun, sebagai sabun. Ya. Kita cuci salah satu mesti ada tanah. 7 kali, ya. Salah satu ada tanah. Sama ada yang awal atau yang akhir, tak kisah. Ya. Kita cuci, mesti ada tanah salah satu daripadanya. Barulah, ya, pinggan itu suci dan boleh kita gunakan balik. Ya. Kenapa ada guna tanah pula? Sekarang dah ada sabun, alat pencuci macam-macam, ya, pembunuh kuman dan berbagai-bagai. Kenapa guna tanah? Inilah asal usulnya. Hukum, ya, jilatan anjing. Jadi, ya, ada seorang profesor kita, ya, ada seorang profesor di barat. Dia kata, kalau ada satu agama yang boleh bunuh kuman, dalam agama tu, ya, kalau dalam agama tu ada satu, ya, ajaran yang boleh bunuh kuman, ya, saya akan masuk agama itu. Maka disahut oleh seorang ulama Islam, dalam agama kami ada. Ya, buktikan. Iaitu, ya, bejana yang dijilat oleh anjing yang membawa hama yang kita tidak ketahui, membawa penyakit yang kita tidak ketahui. Biasa anjing ni dikaitkan dengan anjing bawa hama, anjing gila, ya. Jadi, ya, dalam agama kami ada, iaitu tanah. Tanah boleh membunuh kuman. Ya. Dibuktikan dan dikaji
betul. Ya, bahawa kuman daripada jilatan anjing tadi dapat dibuang ya atau dibunuh dengan ya disapu dengan tanah. Ya. Kenapa Nabi orang ayat Profesor itu masuk Islam? Nah, ceritanya sebab dia memang berjanji. Ya. Dan kenapa Nabi katakan bejana? Tidak katakan tangan, kaki, kain kita, ya, bejana. Kenapa? Sebab bejana ini adalah kaitan dengan makan dan minum. Bayangkanlah, pinggan tadi, kita nak gunakan makan balik. Kalau seandainya kita tidak cuci dengan yang dikendaki oleh Nabi tadi, kuman masih ada lagi kat situ, kita gunakan, anak kita gunakan contohnya. Ya, sedangkan ada hama di situ bahaya, iaitu anjing gila. Tak ke jadi mangsa anak kita. Tak ke jadi mangsa kita. Ya, nampak? Sebab itu, ya, Nabi mengajar kepada kita satu kaedah kesihatan. Supaya kita cuci pinggan mangkuk kita yang dijilat oleh anjing. Ya. Jadi bagaimana pula kalau kita kena jilat? Ya, kita kena ingat zaman Nabi mana yang tidak ada anjing? Ya. Kebanyakan zaman-zaman Nabi semua ada anjing. Seperti juga Ashabul Kahfi pun ada anjing. Jadi anjing ini, ya, dalam Islam, ya, boleh ya digunakan untuk berburu, untuk jaga rumah, untuk jaga harta, ya, atau pertanian. Ya, boleh kita pelihara anjing untuk itu. Yang dilarang apa? Yang dilarang kita masukkan dalam rumah. Nah, itu yang dilarang. Ya. Jadi, bagaimana kita terpegang anjing? Terpegang anjing tidak ada hukum sebagaimana yang dinyatakan di sini. Pegang anjing, kita terpegang anjing atau anjing usik kita, kita kalau nak basuh biasa. Bukan basuh sebagaimana yang pinggan mangkuk tadi, tak. Ya, jadi tidak ada keterangan yang ya kita terpegang anjing tu kita mesti kena samak 7 kali macam tadilah. Ya. Yang samak 7 kali satu hadis ini saja, iaitu mengenai bejana. Kalau kita nak berburu, kita kena pegang anjing tu. Ya, dan anjing yang kita nak bela ni juga hendaklah kita jaga, mandikan dia dan sebagainya, semua kena pegang. Ya. Nak cuci dia semua kena pegang. Ya. Jadi, ya, di situ tidak ada keberatan, tidak ada hukum yang kita suruh samak sampai 7 kali. Dia tak pegang atau kena anjing, samak 7 kali. Ya. Puan-puan kalau pergi kat mana, ya? Ni di Bukit Tinggi, Indonesia. Bukit Tinggi, Indonesia, ya, keseluruhan orang Islam di sana semuanya bela anjing. Semuanya ada anjing. Mereka ada sawah. Ya. Katanya ya, anjing itu untuk jaga sawah mereka. Ya, mereka bawa dengan motosikal jalan pergi sana pergi sini. Ya. Dan ya, mereka anjing itu jadi kebiasaan memang ada kat sana. Tiap-tiap rumah katakan ada anjing. Itu di Bukit Tinggi di Indonesia. Orang Islam tu. Ya. Jadi mereka sebenarnya lebih faham hukum daripada kita. Yang dilarang anjing tu ialah kita masukkan dalam rumah sebagaimana orang-orang musyrikin. Yang kita suruh samak ni ialah bejana. Ya, bejana iaitu pinggan mangkuk. Ya. Itu yang disuruh samak. Ya. Kita kadang ada satu cerita. Orang kita ni pergi Indonesia. Ya, dia berkunjung di rumah satu ulama di Indonesia. Dan ulama ini dia ada bela anjing untuk jaga rumah. Ya. Jadi bila orang kita tu nak mendekati ya ulama tu, anjing tu nak menggesel dia. Jadi dia lari sana, lari sini. Ya. Jadi ulama ni senyum. Ya. Jadi kebanyakan orang kita ni tak faham hukum. Ya, tak faham hukum tentang ini. Sebab itu kadang kita kesian doktor-doktor veteriner yang tak faham tentang ni. Hari-hari nak kena samak tangan dia. Sampai kecut. Ya, tangan dia. Asyik nak kena samak. Ya. Sebab apa? Pelanggannya banyak.
ya, anjing, ya, pelanggan dia. Jadi hari ini nak kena sama. Jadi sebenarnya tak perlu kita basuh biasa saja. Yang perlu sama ialah berkaitan inak, iaitu berjana. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ya. Berjana tu apa, Ustaz? Berjana tu apa? Berjana tu pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk. Bekas-bekas yang berkaitan untuk makan minum. Untuk tadahan air. Macam kita tadahkan air tu kan. Kemudian anjing pula dia minum, dia jilat kat situ. Jadi kita kena samak berjana tu. So yang macam yang katakan kalau anjing tu jilat kita tu ya kita samak lah. Kalau dia jilat kita tak payah samak, basuh biasa je. Basuh biasa je. Dia tak ada hukum. Yang Yang hukum hanya berkaitan kalau dia berkaitan berjana, sebab ia melibatkan makan dan minum kita. So kita boleh pegang lah anjing semua tu, boleh pegang, tak ada masalah lah. Memang boleh pegang pun sebenarnya anjing tu. Ya. Sebab masa saya pergi ke Bukit Tinggi tu hari pun dekat Padang pun banyak anjing yang diorang bela kan. Ada pengalaman kan. Okey. Itu pengalaman Cik Fadli tu pergi sana. Anjing tu tapi macam dia macam tahu kat luar rumah tu dia berkeliaran je Ustaz. Ya. Tapi boleh lah, cuma jangan masuk rumah lah. Dia kat luar rumah tak ada masalah. Dia tak masukkan dalam rumah. Macam najis dia Ustaz? Najis dia tak macam najis kucing jugalah. Kena buang lah macam tu. Kita pijak ke, terpijak ke apa? Terpijak basuh biasa je. Basuh biasa, tak perlu kita samak tujuh air tu ke? Tak ada, tak perlu samak. Selama ni ya Allah. Yang perlu samak ni yang berkaitan dengan makan minum. Sebab apa? Kuman tu bila masuk dalam perut, dia akan membahayakan kita punya badan. Selama ni tak tahu. Selama ni ingat kena najis dia ke, kena pegang liur dia ke, apa ke, itu kita kesamak. Memanglah selama ni kita kita ajar dengan keadaan macam tu. Jadi benci betul kita dengan anjing. Sedangkan dalam hukum fiqh, anjing juga adalah salah satu daripada hukum yang boleh dibela. Itulah kalau kita pegang anjing kan, kita jalan ya kita nampak anjing kita pegang, tak pegang kita takut kan, kita pegang kena samak ke apa kan. Boleh lah pegang, tak masalah lah. Tak ada masalah. Tapi jangan orang yang tak faham ni nanti lain pula menghukum kita. Itulah banyak kan yang orang kita tak faham lagi kita. Tak faham banyak menghukum kita. Haram. Okey. Macam kita nak bela anjing contohnya pun kita fikir kalau kita bela anjing, jiran-jiran kita ni menganggap kita apa? Kan? Sebab itu kita tak bela. Yalah. Tapi betul kat memang kat Padang, kat Bukit Tinggi tu memang banyak anjing lah. Yelah, itu pengalaman kan. Kadang dia petang-petang tu dia dokong anjing dia tu pergi padang, masing-masing bawa ke padang tu, dia tunjukkan bakat anjing-anjing masing-masing. Sebab apa yang kat sana, diorang gunakan anjing tu untuk bunuh babi. Tu pasal diorang bela anjing tu, diorang pergi ke kebun-kebun diorang. Dia tak hari bunuh babi tu lah. Betul lah tu. Untuk buruan, untuk jaga sawah, untuk jaga harta. Kita bela anjing tak boleh kita biarkan jadi kurap nanti. Penuh dengan kurap. Jadi kita kena mandikan dia. Semua. Macam itulah hukum dalam bab ni. Okey, faham Ustaz. Penerangan tu tak sampai dulu, tak sampai macam ni baru kita faham kan. Itulah. Ustaz, kalau kita ada wuduk, kita terkena anjing, tak apa. Kalau seandainya ia mengkotor, kita cuci biasa. Cuci biasa. Dia tidak membatalkan. Tapi wuduk tu tak batal lah. Tak batal. Contohnya kita dah ambil wuduk, tengok-tengok anjing menggesel kita punya kain.
Tak apa, tak ada salah. Dia tidak membatalkan wudu. Kalau kena badan kita pun tak apa. Tak apa. Ya. Sebab dia tidak membatalkan. Ya. Yang ada hukum tentang anjing ini, maknanya kalau dia jilat berjaya.